Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada reviewer-reviewer dan juga organizer bagi iCreate 2024. Okey, sebelum saya meneruskan pembentangan saya pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Khairul Mukmin bin Ahmad Muhaimin, berkhidmat di Politeknik Metro Betong Sarawak di Jabatan Pelancongan dan juga Hospitality. Untuk hari ini, saya akan membentangkan kajian saya yang mana tajuk kajian saya merupakan tahap pembangunan kemahiran insaniah melalui aktiviti unit beruniform Pasukan Institusi Pertahanan Awam PISPA di Politeknik Metro Betong Sarawak. Seterusnya, untuk pengenalan, saya akan menceritakan bagaimana pendidikan dalam kajian ini menceritakan bahawa pendidikan memainkan peranan penting dalam pembangunan kemahiran, pengalaman, pengetahuan dan watak seseorang. Ini boleh meningkatkan taraf pimpinan masa depan negara dan pemain industri. Okey, jadi pendidikan formal dan tidak formal adalah merupakan dua kategori pendidikan yang berbeza, yang mana pendidikan tidak formal diperolehi daripada aktiviti ekstrakurikular atau pembelajaran ekstrakurikular. Pendidikan formal pula merupakan satu jenis pendidikan yang boleh dicapai melalui pembelajaran dan pengajaran PDP dalam bilik darjah. Baik, untuk melihat kemahiran insaniah ini ialah bakat khusus yang mesti dimiliki oleh seseorang untuk digunakan semasa melakukan pekerjaan yang memerlukan kemahiran insaniah yang amat penting dalam pembangunan sesebuah organisasi ataupun institusi. Menurut Muhammad Saleh et al. 2010, di Politeknik terdapat kemahiran penting di luar kelas biasa yang mana boleh mengajar pelajar kemahiran penting. Kemahiran ini membantu pelajar menjadi lebih baik untuk bekerja dalam satu pasukan, kemahiran pimpinan dan memupuk jati diri. Seterusnya, penyataan masalah untuk kajian saya ini adalah kajian ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana kemahiran insaniah pelajar PMBS dibangunkan melalui penlibatan pelajar dalam unit beruniform secara lebih khusus. Objektif kajian saya yang pertama adalah untuk menilai tahap pembangunan insaniah melalui aktiviti unit beruniform Pasukan Institusi Siswa Pertahanan Awam PISPA di Politeknik Metro Betong Sarawak. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti elemen yang mempunyai dominasi dalam pembangunan insaniah. Ketiga, mengenal pasti faktor yang mempunyai hubungan korelasi dengan kemahiran kepimpinan melalui aktiviti unit beruniform Pasukan Institusi Siswa Pertahanan Awam PISPA di Politeknik Metro Betong Sarawak. Dan yang terakhir adalah untuk mengenal pasti perbezaan kemahiran fikiran kritis dan menyelesaikan masalah berdasarkan jantina. Seterusnya, untuk kajian literatur, saya telah melakukan beberapa pembacaan. Yang pertama, saya telah membahagikan juga kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama adalah penlibatan mahasiswa dalam aktiviti kurikulum. Kamsah et al. 2018 dalam kajiannya telah merumuskan bahawa penawaran kursus kurikulum dalam kursus akademik telah berlaku dengan meluas dan jayanya di kebanyakan institusi pendidikan, sama ada di peringkat sekolah ataupun pengajian tinggi. Pelajar mempunyai pengetahuan, kemahiran, autoriti diri dan mempunyai kebolehan mengurus masa dan tekanan adalah penting untuk dibangunkan model insan yang berkualiti mengikut tuntutan industri dan matlamat negara, seperti yang dikatakan oleh Muhammad Yusof pada tahun 2021. Menurut Nur Munirah dan Muhammad Syukri pula, melalui penglibatan dalam aktiviti kurikulum, pelajar dapat mengembangkan asas pembangunan kendiri dan potensi kemahiran mereka dengan lebih baik. Seterusnya adalah bahagian yang kedua dalam kajian literatur ini adalah aktiviti kokurikulum unit beruniform. Menurut Norazila et al. 2017, organisasi adalah sistem sosial yang merangkumi semua bentuk aktiviti manusia termasuk modal, bahan dan sumber yang boleh diperbaharui. Badan beruniform merupakan salah satu cabang yang penting dalam aktiviti kokurikulum mahasiswa. Mereka akan lebih berdaya saing untuk mengembangkan kecekapan dan kemahiran insaniah
dalam mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi dunia global yang dewasa ini semakin mencabar. Badan beruniform merangkumi beberapa komponen penting termasuk kawalan diri, kepimpinan, keusahawanan, kreativiti, ciptaan dan cintakan alam semula jadi. Kumpulan beruniform ini boleh digunakan sebagai alat untuk membangunkan kewajipan sivik, patriotism dan integrasi nasional. Dengan menyertai unit beruniform, pelajar dapat menambah pengetahuan pelajar, pengalaman dan kemahiran bahasa yang mengandungi unsur-unsur intelek yang dapat membantu pelajar memiliki keyakinan diri yang tinggi dalam membuat keputusan. Menurut Yusak, pada tahun 2019, kursus kurikulum di Politeknik juga merangkumi semua pengetahuan nilai pembangunan insan dan sasiah moral di samping memupuk nilai kebudayaan serta membantu perkembangan jasmani, rohani dan emosi pelajar. Seterusnya adalah pembangunan kemahiran insaniah. Menurut Sakinah dan Noremi, kemahiran insaniah boleh ditingkatkan melalui penglibatan dalam aktiviti badan beruniform serta aktiviti-aktiviti kesukarelawanan. Kemahiran insaniah merupakan kemahiran yang tertentu yang perlu dimiliki oleh seseorang dan ianya boleh berkembang melalui beberapa proses seperti pembesaran, kematangan dan juga penuaan. Kemahiran insaniah mahasiswa boleh ditambah melalui pelibatan dalam aktiviti badan beruniform serta aktiviti-aktiviti kesukarelawanan. Menurut Anwar Aisyah Abu Samah Sahlan Surat dan Saimah Rahman pada tahun 2002, secara amnya, kemahiran insaniah boleh didefinisikan sebagai satu set kemahiran yang amat diperlukan untuk mempersiapkan diri untuk menepani cabaran di masa hadapan serta membangunkan modal insan secara seimbang dan harmoni dengan berlandaskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan serta pegangan teguh kepada prinsip-prinsip yang ada dalam rukun negara. Seterusnya adalah metodologi kajian. Metodologi kajian yang saya lakukan untuk kajian saya ini adalah kajian ini terdiri daripada dua komponen iaitu bahagian demografi dan bahagian kemahiran insaniah. Kemahiran insaniah ini terbahagi kepada 5 elemen dan 25 soalan berkaitan penerapan nilai insaniah melalui kemahiran komunikasi, kemahiran bekerja dalam satu pasukan, kemahiran berfikiran kritis, kepimpinan dan etika moral profesional. Seramai 32 orang pelajar telah dipilih sebagai responden untuk kajian saya ini. Respon daripada pelajar ini diukur menggunakan 5 skala Likert. Untuk menganalisis data, saya menggunakan SPSS versi 26 dan analisis rekursi digunakan untuk menganggarkan hubungan antara pemboleh ubah dan bersandar dan satu atau lebih pemboleh ubah tidak bersandar. Bagi memastikan hubungan signifikan atau tidak, nilai adalah bergantung kepada nilai P, iaitu sekiranya nilai kurang daripada 0.5, hubungan adalah signifikan. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk mendapatkan nilai min bagi menentukan tahap. Penentuan tahap dalam kajian ini dipetik dalam kajian Ngadiman 2019 bermula dengan skala 1.0 hingga 1.9 adalah lemah, 2 hingga 2.99 adalah rendah, 3 ke 3.9 adalah sederhana dan 4 ke 5 adalah yang paling tinggi. Seterusnya, kita boleh melihat kepada interpretasi hubungan korelasi. Interpretasi korelasi yang kita boleh sini adalah berdasarkan dengan demografi responden. Yang antara saya gunakan adalah untuk demografi, saya mengambil sampel daripada umur, jantina dan penglibatan dalam unit beruniform di institusi sebelumnya. Maksudnya sewaktu di sekolah. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian hasil kajian. Saya sudah membahagikan hasil kajian ini kepada 4 bahagian yang mana untuk menjawab kepada objektif kajian ini dilaksanakan. Baik tuan-tuan, jadi boleh dilihat di sini adalah pembangunan insaniah. Yang pertama kita boleh lihat daripada segi kemahiran komunikasi dengan purata 4.181, kemahiran etika moral 4.388, kemahiran kerja berpasukan 4.363, kepimpinan 418 dan juga kemahiran berfikiran kritis dan menyelesaikan masalah 4.2. Jadi di sini
Kita boleh melihat hasil kajian ini menunjukkan bahawa elemen etika dan moral berada pada tahap yang paling tinggi. Untuk min kedua tertinggi boleh dilihat pada elemen kemahiran bekerja berpasukan. Dapatan ini bertepatan dengan kajian lepas yang mana Sabil pada tahun 2021 menyatakan bahawa nilai etika dan moral amat penting untuk meningkatkan siasat dan kecemerlangan pelajar yang berilmu, berkualiti dan berbudi. Seterusnya, elemen peningkatan pembangunan insaniah adalah kemahiran kritis dan menyelesaikan masalah, yang mana purata min mencatat diikuti dengan kemahiran komunikasi dan kemahiran kepimpinan. Yang kedua, faktor yang dominan dalam kemahiran etika dan moral adalah dengan skor min 4.388 diikuti dengan kemahiran kerja berpasukan serta dengan purata skor min adalah 4.363. Kemahiran yang ketiga dominan adalah kemahiran fikiran kritis menyelesaikan masalah dengan skor purata min 4.2. Jadi bertepatan dengan apa yang telah dilontarkan oleh Cambrey pada tahun 2008, etika moral akan membentuk tingkah laku, perwatakan dan prinsip moral yang mengawal tingkah laku seorang individu. Manakala Van Ryn 2003 mendefinisikan tingkah laku yang baik merangkumi nilai dan adat norma kehidupan dan aspirasi yang telah diterima dalam sesebuah masyarakat dalam menentukan kehidupan individu dan masyarakat. Jadi di sini kita boleh melihat bahawa etika moral ini merupakan min yang paling tinggi dan juga dia adalah merupakan elemen yang utama dalam membentuk pembangunan insaniah pelajar-pelajar yang mengambil PISPA di PMBS. Seterusnya adalah huraian pada objektif 3. Objektif 3 merupakan jadual 3 menunjukkan hasil analisis bagi objektif 3 iaitu faktor yang mempunyai hubungan korelasi dengan kemahiran kepimpinan. Pemboleh ubah bersandar adalah kemahiran kepimpinan, manakala yang tidak bersandar yang telah diambil sebagai elemen adalah kemahiran komunikasi, kemahiran etika dan moral, kemahiran bekerja berpasukan dan kemahiran berfikiran kritis dan menyelesaikan masalah. Kemahiran komunikasi mempunyai hubungan signifikan yang positif tinggi terhadap kemahiran pimpinan. Kemahiran kerja berpasukan mempunyai hubungan signifikan yang positif iaitu 0.5 kepada 0.05. Daripada hubungan korelatif tersebut menunjukkan kemahiran komunikasi sangat berkesan sangat diperlukan dalam membentuk nilai kepimpinan diri pelajar. Menurut kajian Norazila menyatakan bahawa kemahiran komunikasi merupakan aspek yang paling penting dalam membantu pembentukan watak kepimpinan pelajar. Selain menurut Mariam Sharifah Akil 2007 menyatakan bahawa aktiviti kurikulum dalam menyatupadukan kebersamaan pelajar yang datang dari pelbagai lapisan masyarakat. Jadi, apa yang kita boleh buat di sini adalah kemahiran kepimpinan ini sangat mempunyai perkaitan dengan kemahiran komunikasi dan etika moral, kerja berpasukan dan pemikiran kritis dan menyelesaikan masalah. Seseorang pemimpin yang baik boleh dilahirkan apabila seseorang itu mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan baik, mempunyai nilai etika moral yang tinggi, mempunyai kemahiran kerja sebagai satu pasukan dan juga mampu menyelesaikan masalah dengan fikiran yang kritis dalam menyelesaikan sesebuah isu ataupun masalah. Objektif 4. Berdasarkan jadual 4, tahap perbezaan kemahiran kritis dan menyelesaikan masalah bagi pelajar lelaki dan perempuan. Walaupun begitu, hasil analisis menunjukkan tidak dapat perbezaan yang signifikan antara lelaki dan perempuan dalam aspek kemahiran fikiran kritis dan menyelesaikan masalah. Ini boleh dilihat daripada penekanan terhadap kemahiran berfikir dan semua mata pelajaran di institusi pendidikan memulihkan penjanaan perkembangan idea dan pelajar boleh berfikir serta membuat satu keputusan dengan lebih rasional, bertimbang rasa dan bertepatan dengan objektif. Kesimpulannya, baik, kajian ini telah mendapati sesuatu yang penting, bagaimana pelajar di PMBS ditingkatkan kemahiran mereka melalui unit beruniform PISPA. Ianya juga mengesahkan kajian lain yang ditemui sebelum ini. Menurut Nur Azila bahawa dengan menyertai unit beruniform boleh membantu pelajar mempelajari pelbagai elemen penting yang diperlukan untuk menjadi individu yang mempunyai kemahiran yang tinggi. Aktiviti yang dilaksanakan semasa menyertai unit beruniform, mereka mempelajari kemahiran seperti kerja berpasukan dan nilai etika moral. Dengan menyertai unit beruniform ini juga, pelajar dapat mengembangkan kepribadian dan kemahiran mereka. Oleh itu, menurut Helen
M. Gunter berkaitan dengan kurikulum di mana beliau menyatakan bahawa aktiviti kurikulum dapat memberikan pendedahan awal dari segi kepimpinan sasiah kemasyarakatan dalam kalangan pelajar. Dalam arti kata yang lain, dengan menyertai unit beruniform ini, pelajar dapat aktiviti ini dah boleh membantu pelajar mempunyai pakej yang lengkap dan mempunyai banyak kemahiran yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dalam pasaran yang kompetitif, semakin kompetitif pada hari ini. Jadi itulah saja pembentangan saya bagi kajian saya. Mohon maaf jika ada kesilapan di mana-mana. Sekiranya ada penambahbaikan daripada reviewer, saya amat-amat mengalu-alukan kerana ini merupakan pengalaman saya pertama saya dalam melaksanakan kertas penyelidikan dan juga pembentangan pertama saya. Jika terdapat sebarang penambahbaikan, bolehlah saya memperbetulkan untuk kajian-kajian yang seterusnya dan juga untuk kajian yang ini. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.